Salam sejahtera Majlis Sisi, Wan Sedia bantu. Salam sejahtera Majlis Sisi ada membantu. Sisi ni sedia membantu. Salam sejahtera Majlis Sisi, Zubairi sedia membantu. Dia course saja dapat. And then mereka sangat polite lah. Cyberjaya. Bunyi pusingan kerusi roda memecah keheningan pagi. Kebiasaannya, pada waktu sebegini, orang ramai sedang sibuk berkejar ke sana sini melakukan tugasan atau aktiviti harian. Begitu juga Muhammad Firdaus Muhammad Nazar, bekas atlet Paralimpik negara. Ini masanya dia ke pejabat. Walaupun kerjanya tampak mudah, ia mempunyai kelainan tersendiri. Salam sejahtera Majlis Sisi, Firdaus sedia membantu. Selamat pagi. Ini saya nak cek saya nak buka restoran di Langkawi. Nak buka restoran di Langkawi. Lepas tu? So, saya nak tanya staf saya semua nak buat saringan COVID-19 tak? Kalau mengikut SOP daripada MKN, Ya. untuk pembukaan restoran, saringan kesihatan, pekerja tidak perlu buat swab test. Perlukan saringan kesihatan seperti ambil suhu badan, Ya. dan make sure yang pekerja tidak ada simptom-simptom seperti sakit tekak, batuk, sesama bernafas dan susah bernafas lah. Nanti saya saya call balik ya. Okay, Mr. Rakesh. Thank you for calling. Tanggungjawab yang dipikul oleh orang kelainan upaya OKU ini adalah sebagai pegawai khidmat pelanggan di Malaysia Government Call Centre, MyGCC. Firdaus yang berasal dari Kuala Lumpur telah bekerja di sini hampir setahun. Sebelum itu, jejaka ini telah berkecimpung dalam dunia Paralimpik bagi acara badminton selama 6 tahun. Namun, ekoran kecederaan yang dialaminya pada bahagian pinggang, dia yang pernah mewakili negara dalam Asian Para Games terpaksa berhenti bermain sukan yang amat diminatinya itu. Waktu awal tahun 2020 ni, saya dah masuk ke MyGCC ni. Saya anggap sebagai satu reset point ataupun untuk saya buat perubahan pada hidup baru lah. Lupakan hasrat saya Paralimpik untuk terus berkhidmat untuk negara. Saya berkhidmat dengan cara lain lah, berkhidmat di MyGCC ni sebagai pegawai khidmat pelanggan. Tempat Firdaus bertugas ini beroperasi 7 hari seminggu bagi menjawab segala kemusykilan orang ramai. Hello. Sisi ni sedia membantu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nak buat kenduri pertunangan. Di mana ya ada SOP dia? Kalau macam untuk dalam rumah, dia kena ikut keluasan rumah. Salam sejahtera Majlis Sisi, Firdaus sedia membantu. Saya dari Selangor. Saya nak travel ke Sabah. Perlu kuarantin 14 hari. You akan dikuarantin selama 2 hari. 2 hari pertama sahaja. Kerana hari kedua dia akan buat COVID test untuk you. Kalau negatif, you boleh sambung kuarantin di rumah. Sebagai pusat panggilan Malaysia, MyGCC adalah sebahagian daripada unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ia memberi perkhidmatan ke seluruh negara melalui pelbagai medium terutama talian 03 8000 8000 dalam 24 jam sehari. Sebagai pengarah MyGCC, Azra Haidar Baharum berpendapat pusat panggilan ini sering disalah erti sekadar memindahkan talian pemanggil kepada agensi kerajaan berkenaan. Hakikatnya, hampir 80% permasalahan yang dibangkitkan diselesaikan di MyGCC. Jadi pun kita banyak tak dapat nota yang ataupun maklumat-maklumat yang tak berapa tepat.
Jadi caller mulalah nak marah kita. Bukan isu pelitup muka tu. Macam mana kalau kita nak pastikan betul-betul sampai kepada orang awam? Mungkin untuk sekarang sekiranya kita ada kongsikan apa maklumat berkaitan pelitup muka, kita kena update jugalah tarikh terkini. Yang mana yang kita boleh bantu untuk dapatkan jawapan, kita akan menghubungi agensi lah. Manakala selebihnya barulah dipanjangkan ke agensi-agensi berkaitan. MyGCC ini, kalau di pandangan saya, dia adalah penghubung komunikasi antara kerajaan dan rakyat. Rakyat mungkin boleh menghubungi kerajaan tetapi tidak dapat bercakap dengan pegawai, tidak dapat bercakap dengan pengurusan tertinggi. Rakyat akan bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan. Jadi pegawai khidmat pelanggan memainkan peranan yang sangat signifikan, yang sangat besar sebagai suara kerajaan yang didengar, yang dapat dengan rakyat. So up until now kita dah ada 112,799 transaction. Telah mengetuai MyGCC sejak April 2019, Azra bersama stafnya menerima cabaran besar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Mac lalu. Saban hari, dia bukan sahaja perlu memastikan 270 orang petugasnya sentiasa memberi jawapan terbaik mengenai norma baharu, malah di waktu sama perlu menjalani tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu. Ibu kepada 6 orang anak lelaki. 2 daripada mereka adalah anak autism Asperger, sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD, menuntut kesabaran yang tinggi pada si ibu ini. Azra bernasib baik mempunyai suami dan keluarga yang sangat memahami dirinya. Mereka saling membantu menjaga anak-anak supaya dia dapat menjalankan tugas dengan lancar. Lebih-lebih lagi ketika fasa awal PKP, di mana pusat panggilan telah menjadi tumpuan ramai untuk memperolehi maklumat berkaitan Standard Operating Procedures SOP COVID-19. Pada masa itu, MyGCC, antara tulang belakang Majlis Keselamatan Negara MKN, dengan bantuan serta sokongan pelbagai pihak, ia membantu masyarakat yang gusar dengan perubahan gaya hidup gara-gara pandemik. Selain itu, tentang pusat kuarantin. Majlis Keselamatan Negara, Tuan Haji Rabin, KP dia telah datang berbincang dengan mampu untuk membantu menjawab panggilan rakyat. Sebab kapasiti MKN pada masa itu mereka ada hanya 5 talian saja untuk menjawab panggilan rakyat yang mencurah-curah masuk selepas pengumuman PKP tadi, dan kita menawarkan kemudahan di MyGCC untuk membantu MKN. Sebab fasiliti yang ada di sini kita boleh menerima panggilan 200 panggilan dalam pada satu masa. Tuan Haji, status pusat kuarantin sekarang? Keputusan yang terkini ialah apabila rakyat Malaysia pulang ke negara, selain daripada wajib menjalani swab, mereka perlu dikuarantin di beberapa tempat yang telah dikenal pasti. Banyak persoalan-persoalan yang mesti kita jawab, terutamanya melibatkan pasukan-pasukan yang berada di lapangan. Seperti yang saya sebut tadi, daripada Kementerian Kesihatan sendiri, daripada pihak PDRM, yang mana ini bukan niat kita ya untuk menyusahkan masyarakat, tetapi adalah untuk memudahkan mereka ya dalam keadaan seluruh dunia menghadapi pandemik ini. Alhamdulillah, hasil daripada kerjasama di antara MKN dan Mampu ini, kita dapat merasakan bahawa segala permasalahan mereka dapat dipanjangkan kepada pihak kita untuk kita jawab. Tuan daripada Telekom, dari segi support sistem kita macam mana? Dalam keadaan sekarang ini kita make sure peralatan semua. Kerjasama ini juga melibatkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MIPI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP, Kementerian Sumber Manusia, KSM, serta Telekom Malaysia, TM. Dari segi bekalan keperluan pengguna didapati mencukupilah. Usaha sama itu ternyata membuahkan hasil. Antara yang merasai pengalaman itu adalah Tan Ai Meng,
yang tinggal di rumah pangsa Jalan Pil Kuala Lumpur. Wanita ini pernah membuat panggilan ke MyGCC ketika PKP bagi bertanyakan status visa suaminya yang bukan warga negara Malaysia. Dia yang pernah bergelar ibu tunggal kepada 2 orang anak perempuan baru saja mendirikan rumah tangga buat kali kedua bersama seorang rakyat Nepal. Tan Ai Meng memberitahu bahawa staf MyGCC banyak membantu meleraikan kebuntuannya dan suami. Salam sejahtera, MyGCC Company Bantu. Selamat petang. Selamat petang, Encik. Hello. Ya. Puan. Oh, I nak buat surat immigration punya pas untuk suami saya. Tolong tu boleh saya tahu, suami puan suami puan warga negara mana ya? Nepal. Untuk maklumat yang lebih tepat ataupun maklumat yang puan boleh tengok dan untuk lebih lanjut, puan boleh buka laman web ataupun portal rasmi immigration kami. Okey. Puan klik ke laman utama dan klik ke pautan visa. Okey. Klik ke pautan PAS. Betul, faham. Okey. Selepas klik ke pautan PAS, puan klik ke pautan permohonan baru isteri atau suami kepada warga negara. Dan Okey, dari situ nanti puan boleh nampak dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat untuk mendapatkan sebuah visa tersebutlah. Suami puan baru masuk Malaysia ke macam mana? dia masuk sebagai visitor. Pas visitor lah, 3 bulan dah. So, masa tu tamat PKP, tak boleh walk in saja, kena book slot juga. So, I terpaksa lah call sini merata-rata dan MyGCC lah yang dapat bantu I. Masa call MyGCC tu sekali telefon dapat ke atau Sekali dapat. Dia punya line okey. Sekali dapat. Dia call saja dapat. Tak kira siapa jawab, perempuan ke lelaki ke dapat dah. And then mereka sangat polite lah. Panggilan demi panggilan dijawab dengan penuh sabar. Dari ribuan meningkat mendadak ke puluhan ribu deringan sehari. Satu panggilan yang biasanya kurang daripada 5 minit bertukar menjadi 15 hingga 30 minit. Gara-gara orang ramai panik terhadap virus maut. Pada warga negara, puan boleh masuk ke negara tanpa syarat ya, dan pastikan pas puan masih berlaku. Ya. Namun, petugas Malaysia Government Call Centre dapat mengendalikannya dengan baik sekali. Lebih-lebih lagi, dengan pelibatan mereka yang terbabit dengan norma baharu, sama-sama turun padang membekalkan informasi yang sahih. Hari 17 tu kami dapat call sehingga 10,000 panggilan. Daripada 10,000 panggilan tu, dalam 2,000 yang kami tak sempat nak entertain. Masa itu kekuatan kami belum start split teams. Kekuatan kami memang 100% dalam 8,000 call yang kami terpaksa entertain. Bayangkan dia punya peningkatan tu 2 kali ganda berbanding hari biasa. Biasa kami dalam 4,000, tiba-tiba 8,000 yang kami kena call. Itu pun 2,000 yang dah drop call. So dalam 10,000 call pada hari itu. Selain saluran panggilan pusat khidmat pelanggan yang diterajui Azra Haidar Baharom, dia juga mengaktifkan media sosial bagi menyalurkan maklumat terkini. Antaranya melalui email, Facebook, Instagram, Twitter dan chatbot yang dikelar Siti. Difahamkan, media-media berkenaan telah melonjak bilangan kunjungannya ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Tim sosial media dalam tempoh PKP, dia sudah selalu berkongsi mengenai apa yang terkini
SOP terkini, peraturan terkini, maklumat-maklumat yang semasa. Yang itu yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kita dapati sekiranya tim sosial media dah kongsikan maklumat ni, panggilan berkaitan pertanyaan itu pun akan berkurangan. Lumrah kehidupan. Apabila berhadapan dengan ramai pemanggil, pelbagai kerana juga dihadapi. Ada pemanggil yang memanggil kita, membuat aduan lah kononnya. Dia kata, saya nampak kat TV ada pusat gelandangan. Pusat gelandangan tu letak tilam je. Tilam tu tak bersarung. Kena ada pegawai turun ni, pasangkan cadar. Pegawai gelandangan kami nak jawab apa? Sebab tu di luar kawalan. Sebab dia mungkin melibatkan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin melibatkan pegawai Kementerian Wilayah. Kadangkala kepelbagaian ragam si pemanggil juga memberi kesan kepada tim Azra. Pernah terdapat stafnya mengalami masalah kesihatan mental gara-gara tertekan dengan bebanan tugas yang digalas. Ekoran itu akrab memainkan peranan penting. Okey, di MyJCC kita tidak sediakan coach ataupun kita tidak sediakan kaunselor bertauliah. Walau bagaimanapun kita ada akrab. Akrab adalah rakan pembimbing perkhidmatan awam. Mereka adalah terdiri daripada penjawat awam yang terlatih untuk membimbing dan membantu rakan-rakan setugas. Jadi di sini akrab MyJCC agak aktif melaksanakan usaha mendekati rakan-rakan setugas atas prinsip kasih sayang, atas prinsip perkongsian hati ke hati. Selamat pagi Puan. Pagi. Puan, saya datang jumpa Puan ni. Saya ada masalah sikit pasal call terlampau banyak masa MCO ni. Saya stres lah Puan, sampai kadang-kadang terbawa sampai ke rumah. Saya dah macam tak ada mood. Tak ada mood pula. Sebab mungkin bila kerja macam terlampau banyak sangat tekanan. Jadi macam bila momentum tu dah kurang. Saya harap kita kena think positif lah. Kalau kita rasa stres ke apa, kita boleh buat aktiviti luar seperti hiking ataupun bercocok tanam. Kena banyak sabarlah dan anggap itu satu ibadah. Selain daripada kita dapat gaji, kita dapat pahala kan. Terima kasih Puan. Sama, kalau ada apa masalah ataupun apa-apa yang muskil ke, boleh jumpa saya lah. يستفتحون على الذين كفروا. Walaupun Azra kelihatan tenang menjalani tugasannya pada saat getir pandemik yang tiada penawar itu, adakala dia juga dikejutkan dengan berita di luar jangkaan mengenai anak-anaknya, terutama anak autism Asperger dan ADHD. Which was with them, although they used to pray for victory against those who disbelieve. Pernah ketika MyJCC dihujani puluhan ribu deringan, ketua yang menerajui pusat ini menerima panggilan daripada jiran menyatakan anak-anaknya sedang melakukan aktiviti berbahaya dan memerlukan kehadirannya segera. Bagaimanapun, akhirnya ia dapat diselesaikan oleh suami. Ada juga insiden-insiden yang di luar dugaan yang berlaku. Anak saya yang sulung misalnya, dia pernah keluar bermain kawan, dia cuba hidupkan unggun api dekat kawasan semak dekat rumah tu. Ada jiran yang nampak dan tanya, mana mak ayah dia orang ni? Saya nak jawab pun, saya dekat pejabat ni. Sedangkan mak ayah lain ramai yang bekerja di rumah pada waktu itu, bolehlah terus handle. Jadi masa tu memang perlukan suami saya untuk cepat-cepat sampailah. Anak saya yang nombor 2 pula, dia ada isu dengan jiran jugalah. Jiran selang 2 buah rumah, 2 pintu. Dia tengah betulkan dapur. So ada drill semua kan. Anak saya ni dia interested dengan drill. Dia pergi, dia ambil, terkejutlah yang petugas kat situ kan. Tapi macam bagusnya adalah kejiranan kami tahu kedudukan anak saya sebagai anak istimewa. Suara tanpa wajah. Azra, Firdaus atau staf MyJCC yang lain juga barisan hadapan negara. Mereka berharap agar suatu hari nanti MyJCC dapat memperolehi teknologi yang lebih canggih
supaya dapat membantu orang ramai dengan lebih efisien, terutama di waktu kecemasan. Mereka bersengkang mata demi kepentingan rakyat. Memang kalau kita lihat di situ, kalau dikatakan itu hero yang tidak didendangkan. Mana kami ini, pegawai kami di sini bergerak di belakang tabir. Suara emas antara benteng hadapan tanah air tercinta. Mereka ini sangat dedicated, ya. Mereka tidak menghiraukan isu keluarga, mereka tidak menghiraukan isu kesihatan mereka sendiri. Inilah pasukan wira-wira di belakang tabir yang telah menjayakan misi kita, ya.